Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ismi nabil ikhwan hadrabi bin mu'ardi raqam masfufah 05 97 27. طيب في هذا اليوم سنقدم لكم للأصدقاء ومعلمتي عن الحديث يعني الحديث السابع تحت الموضوع الدين النصيحة. طيب هيا ننظر إلى الحديث. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Maksudnya daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, agama itu adalah nasihat. Kulna, kami berkata, liman, untuk siapa? Qala, bagi dia menjawab, lillah, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin Islam dan orang-orang awam. Rawahu Muslim. Tamim Ad-Dari adalah seorang insan yang kita kenali, di mana beliau pernah menceritakan peristiwa beliau berjumpa dengan Al-Masih Ad-Dajjal kepada Rasulullah SAW. Baik, apa kata Imam Nawawi? Tidak ada satu hadis pun yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari daripada Rasulullah SAW yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim melainkan hadis ini. Maksudnya Tamim Ad-Dari hanya meriwayatkan satu hadis saja, iaitu Ad-Din An-Nasihah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. طيب سنوصل إلى أهمية الحديث. الأول، هذا الحديث من جوامع الكلم التي اختص بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. Hadis ini dikategorikan jawami'il kalim, yang mana ikhtassa biha rasulina, hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu jawami'il kalim? Jawami'il kalim adalah ungkapan yang ringkas tetapi mempunyai makna yang padat. Kita lihat nombor 2. Ibarah an kalimat maujizah ishtamalat ala ma'anin kathirah wa fawaid jalilah. Inilah yang dimaksudkan dengan jawami'il kalim. Ibarah an kalimat maujizah, terdiri daripada perkataan-perkataan yang ringkas, ishtamalat ala ma'anin kathirah, yang merangkumi makna-makna yang banyak, wa fawaidun jalilah, dan faedah-faedah yang agung. Baik. Hadis yang ringkas tetapi mempunyai makna yang sangat banyak. Sehingga kan yang ketiga, hatta innana najidu sa'irus sunan wa ahkamus syariah usulan wa furu'an dakhilah tahtahu. Sehingga kan kita dapati keseluruhan hadis ini dan hukum-hukum syariat, sama ada usul ataupun furu', cabang-cabang, berada ataupun terangkum dalam hadis Ad-Din An-Nasihah. Contohnya kita ambil daripada perkataan wali kitabihi, iaitu untuk kitabnya. Kitab Allah ini, iaitu Al-Quran, mengandungi semua urusan agama. Semua urusan agama, sama ada usul atau furu', cabang-cabang, dan amalan-amalan, dan iktiqad ataupun akidah. Semua urusan agama ada di dalam kitab Allah, iaitu Al-Quran. Jadi فَإِذَا آمَنَ, nombor 4, فَإِذَا آمَنُوا بِهِ وَعَمَلُوا بِمَا تَضَمَّنْهُ. Apabila seseorang itu beriman dengannya dan beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya, عَلَى مَا يَنْبَغِي فِي نَصْحٍ لَهُ, bersesuaian dengan tuntutannya, فَقَدْ جَمْعُ الشَّرِيعَةِ بِأَسْلِهَا, maka dia telah menghimpunkan semua syariat secara keseluruhan, secara total. Itu yang disampaikan daripada hadis ini. Baik. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ma farratna fil kitab min syai'. Maksudnya tiada kami tinggalkan sesuatu pun dalam kitab Al-Quran. Maka Al-Quran ini sangat lengkap sebab itulah dia dinamakan sebagai panduan manusia sejagat, panduan umat Islam, kerana semua urusan agama, semua yang berkaitan dengan agama ada di dalam Al-Quran. Baik, apa kata ulama? Yang kelima, qala al-ulama,
hadzal hadith alaihi midari Islam. Berkata para ulama, hadis ini ke atasnya midari Islam. Maksudnya pusingan hidup Islam itu berpaksikan hadis ini. Sebab apa? Hadis ini merangkumi semua perkara yang berurusan agama. Maka pusingan hidup Islam itu berpaksikan dengan hadis ad-din an-nasihah. Baik, hadza faqat minni. InsyaAllah rakan saya akan sambung untuk lughatul hadis. Ini sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sayyid Muhammad Luqman ibn Sayyid Amir Ibrahim Mahdi. Raqmul masfufati bisifun 5-9-9-6-5. Al-yawm sa'uqaddimu lakum lughatul hadis lil hadis as-sabi'. Yang pertama, ad-din. Ad-dinu al-muradu huna al-millatu wa hiya dinul Islam. Ayyu imaduddin wa qawamuhun nasihah. Yang dimaksudkan agama di sini adalah al-millah. Al-millah itu syariat. Wa hiya dinul Islam. Yang dimaksudkan pula agama Islam. Allah. Ayyu imaduddin wa qawamuhu as-nasihah. Iaitu agama Islam ni adalah tiang-tiang agama dan sendi-sendi nasihat. Gitu. An-nasihatu, nasihat, kalimatun yu'baru biha an iradatil khabari lil mansuhi lahu. Nasihat ni pula, nasihat, kalimah yang diibaratkan, yang diiktibarkan dengannya sebagai suatu kehendak kepada kebaikan terhadap orang yang diberi nasihat tersebut. Maksudnya kita bagi ke orang tu nasihat supaya orang tu menjadi manusia yang lebih baik. Kita nakkan benda yang baik daripada dia. Maksud tu kita berikan nasihat. Ya. A'immatul muslimin, hakamuhum, iaitu para pemimpin kaum muslimin. Ammatihim, yang dimaksudkan adalah sairul muslimin ghairul hakam, iaitu seluruh kaum muslimin selain daripada pemimpin. An-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah ni bukan kita yang memberikan nasihat kepada Allah, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah takunu bil iman billah ta'ala, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, wa nafi syariq wa anhu, dan menafikan sekutu baginya. Maksudnya kita ni tak mensyirikkan Allah SWT. Allah, na'udzubillah min dzalik. Atarkul ilhadu fi sifatihi, serta meninggalkan penyelewengan. Meninggalkan penyelewengan pada sifatnya. Maksudnya kita tak menambah-nambah, tambah sifat-sifat Allah SWT. Guana kita meninggalkan penyelewengan dengan sifat-sifatnya. Gini. Wasfuhu bi sifatil kamali wal jalali kulliha, iaitu kita menyifatkan Allah Subhanahu wa taala ni dengan sifat-sifat yang comel, baik, sempurna. Gitu. Wa tanzihu subhanahu wa ta'ala min jami'in naqais, iaitu kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala, daripada kekurangan. Sesungguhnya Allah kan maha sempurna, maka Allah tiada kekurangan. Wal ikhlasu fi ibadatihi, ikhlas dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyamu bi ta'atihi wa tajnibu ma'siyatuhu, menunaikan ketaatan. Allah kabar solat, kita solat. Allah kabar puasa dalam bulan Ramadan, kita puasa. Solat tarawih, kita solat tarawih. Menjauhkan daripada melakukan maksiat Allah SWT. Janganlah kita berzina, Allah Akbar. Janganlah kita melakukan kemungkaran Allah. Tu wa tajnibu ma'siyatuhu. Wal hubbu wal ba'du fihi, cinta hanya kerana Allah SWT, dan bencikan sesuatu pun hanya kerana Allah SWT. Aku berminat pakai baju ni kerana Allah SWT. Aku naik kereta ni, suka dengan kereta ni kerana Allah SWT. Masya Allah, banyak pahala di situ. Wa muwalatu min ata'ihi wa mu'adatu min asahi.
mendampingi orang-orang yang mentaati dan mentaatinya dan memusuhi orang-orang yang mengingkarinya. Maksudnya ustaz-ustaz tu, ustaz-ustaz kita damping, kita korek ilmu daripada para ustaz, dan kita jauhkanlah daripada apa namanya orang-orang yang boleh membawa kita kepada kemungkaran. Tu ayat ni cover gitu. Masya-Allah. Dan yang kedua, an-nasihatu li kitabillah. So nasihat untuk kitab Allah. Nasihat di sini maksudnya takunu bil imani bil kutubil samawiyati al-munzilati kulliha min indillahi ta'ala. Kita beriman dengan kitab-kitab samawi yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ya kitab samawi yang diturunkan oleh Allah? Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Tu percaya tu, percaya. Jangan tak percaya. Wal imanu bi anna hadzal qur'ani khatimun laha wa syahidu 'alaiha. Dan beriman bahawa Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir. Kitab khatimu laha. Maksudnya penutup dah. Kitab-kitab Allah lain dah turun dah. Wa syahidu 'alaiha, dan penyaksian bahawa pada kitab-kitab yang sebelumnya. Kan dalam Al-Quran kan dia sebut ada Al-Quran sebut kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Kita jangan buat pandai. Wataku okey, habis dah tadi. Watakunu nasihatul muslimin li kitabi rabbih azza wa jalla. Nasihat seorang muslim kepada kitab Tuhannya akan terhasil dengan cara macam mana kita mendapatkan, macam mana kita dapatkan nasihat ni daripada Al-Quran ni. Boleh? Gini. Rapatkan kamera tu, tengok sini. Tengok malam. Biqiraatihi wa hufzihi. Dengan membacanya dan menghafal. Kita baca, lepas kita baca kita menghafal untuk tasmi'. Lianna fi qiraatihi iktisabul ilmi wal ma'rifati. Lantaran dengan membaca itu kita memperoleh ilmu dan makrifah, pengetahuan. Kita memperoleh ilmu dan pengetahuan. Wa husulu taharatun nafsi, menghasilkan kesejahteraan jiwa. Kita baca Quran sedap gitu. Tenang je masya-Allah, jiwa tenang sangat. Gitu. Wa safa'ud dhamir, kemuliaan hati wa ziyadatut taqwa, dan meningkatkan ketakwaan. Itu kita baca Quran, kita ngapal ni, Allah Akbar, darjat di sisi Allah naikkan satu Allah. Bitartilihi wa tahsin as-saut biqiraatihi mimma yaj'alul qira'atu awqa'u fi nafsi wa asma'u fil qalbi. Membaca Al-Quran, kita baca Quran dengan tartil dan memerdukan suara dalam pembacaan, yang menjadi bacaan itu berkesan pada jiwa dan sedap dia dengar. Kita baca, contoh kita baca dengan lagu Bayati. Bayati Allahu Akbar. Lepas tu yang ketiga, Fa bita'limihi li ajyalil muslimati. Mengajari Al-Quran kepada generasi muslimin. Apa? Litakumi bitab'atil mas'uliyati fi hafzi kitabillah ta'ala wa fi ta'lamil Qur'ani wa ta'limihi sabilu izzatina wa si'adatina. Kita mengajari Al-Quran kepada muslimin yang lain agar mereka menjadi penerus tanggungjawab dalam memelihara Al-Quran. Dan sesungguhnya pada pengajaran Al-Quran tu ada, pada pengajaran Al-Quran dan pembelajarannya terdapat kebahagiaan dan kemuliaan kita selaku umat Islam. Jim. Memahami Al-Quran dan beramal dengannya. Tu benda tu. Bil tafqahi wal amali fala khairu fi qiraati la fiqhu fiha wala khairu fi fiqhi la amali bihi. Memahami Al-Quran dan amalkan. Kita faham Al-Quran, kita ngamalkan Al-Quran. Maksudnya kalau tak ada kebaikan, tiada kebaikan kalau kita baca Quran, tapi kita tak faham. Alif lam mim. Kenapa yang dia bawa? Kenapa Allah nak bawa sini? Kita tak tahu. So kita kena faham. Kena buka tafsir ulama kan kenapa alif lam mim kan. Wala khairu fi fiqhi la amali bihi. Yang ada kebaikan kita faham, tapi kita tak beramal dengannya. Contohnya apa? Contohnya Allah khabar surah Al-Mu'minun kan. Orang yang memelihara kemaluan itu adalah orang yang berjaya. Kita faham tak? Maksudnya kita kena jaga kemaluan kita. Tapi tak.
Awak tak amalkan tak? Tak. So malam-malam malam-malam projek laki dengan perempuan semua sama. Okey. Aku la qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Syukran ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Muhammad Syahrul Akmal bin Samsudin. InsyaAllah pada kali ini saya akan membentangkan tentang An-Nasihah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awalan, wa takawwanu bi tasdiqi risalatihi wal iman bi jami'i ma jaa'a bihi min Qur'anin wa sunnah. Wa kama takawwanu bi muhabbah wa ta'atihi. Wa fi muhabbah Rasul sallallahu alaihi wasallam muhabbah Allah taala. Maksudnya, ianya terhasil dengan membenarkan, yakni mengiyakan risalahnya dan beriman dengan kesemua yang datang bersamanya, yakni Al-Quran dan sunnahnya. Bagaimana ianya terwujud dengan kecintaan kepadanya dan ketaatan padanya, maka pada kecintaan Rasulullah SAW itu adalah syarat bagi memperolehi kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Maksudnya, katakanlah, "Hei Muhammad," kepada umatmu, "jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Tsani, والناس لرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته يقتدي من المسلمين أن يقرأوا سيراته في بيوتهم وأن يتخلقوا بأخلاقه ويتأدبوا بأدابه ويلتزموا سنته بالقول والعمل. Maksudnya, adapun nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatannya adalah dengan membaca sirahnya di rumah-rumah, berakhlak dengan akhlaknya dan beradab dengan adab-adabnya. Hendaklah melazimkan melakukan sunnah-sunnahnya, sama ada sunnah yang berkaitan dengan perkataan maupun yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan. الثالث ويستفيد من حياته وأيامه الدروس والعبر والعظات وأن يسهموا في نشر السنة بين الناس وأن يدفعوا عنها طحم الأعداء والمغرضين ودعاوى المبطلين وبدع المضلين. Maksudnya, maka diperolehi daripada kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam dan hari-hari semasa hayatnya pengajaran-pengajaran, iktibar dan nasihat serta wasiat. Hendaklah bekerjasama dan tolong-menolong dalam menyebarkan sunnahnya dalam kalangan manusia dan menolak segala tuhmahan, yakni keji, musuh-musuh Islam dan orang-orang yang tidak setuju dan suka dengannya, serta da'iyah-da'iyah ahli batil dan bid'ah yang menyesatkan. Kita sebagai umat Islam haruslah mempertahankan untuk menyatakan bahawa agama Islam yang dibawa oleh Nabi ini adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi untuk disebarkan kepada manusia keseluruhannya. Bahawa Islam ini adalah agama yang ad-din yang syumul. Seterusnya, an-nasihah li immatil muslimin. Nasihat bagi pemuka-pemuka Islam atau pemimpin-pemimpin umat Islam. Awalan, fa immatil muslimin imma an yakunu al-hukmu aw min yanub anhum wa imma an yakunu al-ulama wal muslimin. Maksudnya, pemuka-pemuka kaum muslimin atau pemimpin-pemimpin kaum muslimin sama ada terdiri daripada para pemerintah atau siapa sahaja yang mengambil alih kedudukan mereka atau alim ulama dan para muslimin. Tsani fa amma hukamil muslimin fa yajib an yakunu muslimin hatta tajibu ta'atihim wa nasihatina lahum anna najibu sallahum wa rashidahum wa addalahum la anna nahbahum la syakhasahum. Maksudnya, maka adapun para pemerintah kaum muslimin wajiblah daripada kalangan orang-orang Islam agar boleh diwajibkan mentaatinya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa yang berbunyi, "Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum." Maksudnya, hendaklah kamu taati Allah dan taati Rasul dan pemimpin yang telah dilantik dalam kalangan kamu. Di sini adapun nasihat kita untuk mereka adalah kesukaan kita terhadap pembaikan mereka. Ini kita sebagai rakyat haruslah menasihati pemimpin untuk kebaikan mereka kerana kita mencintai mereka, untuk kepimpinan mereka yang adil. Jadi, kalau kita menegur, kita tidak boleh menegur mereka secara direct, yakni kita mengatakan mereka, "Kamu si fulan, kamu zalim." Tidak boleh. Ini akan mengakibatkan perhubungan kita dengannya akan menjadi lebih jauh, dan ini akan menyebabkan kalau kita ingin menasihati dia akan menjauh dan tidak terima nasihat kita. Jika pemimpin yang zalim tidak diberi nasihat, mereka akan lalai untuk memimpin. الثالث وأما العلماء والمصلحين فإن مسؤولتهم في النص لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة وتقدير الأحواء المضلة بالكتاب والسنة. Maksudnya, adapun alim ulama dan para muslihin, yakni mereka yang berusaha untuk memperbaiki umat, tugas mereka pula dalam melaksanakan tanggungjawab nasihat untuk kitab Allah dan sunnah Rasulnya adalah amat besar. Tugas-tugas ini dilaksanakan dengan menolak hawa nafsu manusia yang menyesatkan dengan menggunakan hujah Alkitab dan As-Sunnah, dengan menjelaskan dalil-dalilnya yang bertentangan dengan hawa nafsu keseluruhannya. Begitu dengan menolak perkataan-perkataan, yakni pendapat-pendapat yang lemah daripada alim ulama yang tergelincir daripada hak. Adalah mereka memperjelaskan kedudukan hadis yang diriwayatkan sama ada ianya sahih atau lemah dan dhaif dalam kitab sunnah dan masanid. Di sini kita tahu sebagai alim ulama yang menasihati pemerintah, kita haruslah jujur untuk memperkatakan bahawa taraf hadis-hadis yang ada di dalam kalangan masyarakat. Al-Rabi' والمسؤوليتهم في نصر الحكام ودعواتهم إلى الحكام بكتاب الله والسنة رسوله أكبر وأعظم والله
الله سبحانه وتعالى سيحسبهم إن قصروا في هذا المسؤولية ولم يكونوا مجاهدين يعلنون كلمات الحق في وجوه الحكام. Maksudnya, sementara itu pula, tanggungjawab mereka dalam menasihati para pemimpin dan mendakwa mereka kepada berhakim dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya adalah lebih besar dan penting. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisap mereka sekiranya mereka tidak melaksanakan tanggungjawab ini, dan jika mereka tidak melakukannya atau kurang aktif, maka mereka tidak akan menjadi para mujahid yang berjuang untuk menzahirkan kalimah hak di hadapan para pemimpin mereka. Rasulullah SAW bersabda, Inna min a'zamil jihadi kalimatul haq indan sultanin jair. Sesungguhnya jihad yang paling besar itu adalah menyatakan kalimah hak di hadapan sultan, yakni raja atau pemerintah yang zalim. الخامس ونصحنا لهم أن نذكرهم بهذه المسؤولية الملاقة على عاتقهم وأن تصديقهم بما يرونه من أحاديث ما داموا أهلا لثقة. Maksudnya, nasihat kami untuk mereka adalah kami memperingatkan mereka akan tanggungjawab ini yang berada di atas bahu-bahu mereka, dan kami membenarkan mereka dengan apa yang mereka riwayatkan daripada hadis-hadis selagi mereka tergolong di dalam golongan mereka yang dipercayai, yakni thiqah, agar kami memelihara lidah kami daripada menyakitkan mereka atau mencecah mereka, kerana sesungguhnya dengan inilah menyebabkan mereka kehilangan kehebatan dan menjadikan mereka tempat tomahan. Jadi jelas bahawa sebagai ulama yang menasihati kerajaan, yang kita tahu kita thiqah kepada ulama yang menasihati kerajaan ini, seharusnya mengeluarkan fatwa-fatwa atau pandangan-pandangan yang boleh dengar kepada perdamaian antara sultan pemerintah dengan rakyatnya. Ini akan menyebabkan kekuatan antara pemerintah dan rakyat akan menjadi lebih kuat, kerana pandangan-pandangan yang dikeluarkan oleh ulama-ulama ini akan menyebabkan perdamaian kepada kedua golongan ini. Seterusnya, an-nasihah li ammatal muslimin. Maksudnya nasihat untuk orang-orang awam kaum muslimin. Awalan, wa zalika bi irsyadihim bi masalihim fi amri akhiratihim wa dunyahum. Maksudnya, nasihat ini adalah dengan membimbing mereka ke suatu arah demi kemaslahatan mereka di dalam urusan akhirat dan dunia mereka. Okay, di sini jelas bahawa kita haruslah saling menasihati antara satu sama lain berkaitan dengan akhirat. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong kamu dalam melakukan kejahatan. Kita sebagai umat Islam haruslah saling tolong-menolong dalam melakukan amal ma'ruf dan mencegah daripada melakukan nahi mungkar. Dan kita juga haruslah saling menasihati tentang dunia supaya imbang dengan akhiratnya. Kita tahu bahawa dunia kemudian ini manusia lebih mementingkan tentang harta, yakni tentang dunia yang jauh daripada akhirat. Jadi seharusnya kita sebagai masyarakat yang proaktif dan yang mengambil tahu saling menasihati antara satu sama lain untuk mengimbangi antara kedua-duanya, yakni dunia dan akhirat. الثاني ويجب أن لا تقصر النصيحة على القول بل يجب أن تعتدي ذلك إلى العمل وتظهر النصيحة في المجتمع الإسلامي سترا للأوراق. Maksudnya adalah wajib agar tidak merasa cukup dengan melaksanakan tugas nasihat ini dengan perkataan, bahkan hendaklah melakukan hingga ke peringkat beramal dengannya. Maka sebagai nasihat untuk kaum muslimin di dalam masyarakat Islam ialah dengan melindungi kehormatan mereka dengan menyembunyikan aib mereka. Di sini kita tahu bahawa tugas seorang orang awam kaum muslimin haruslah saling menasihati dan saling menutup aib antara satu sama lain, kerana aib seseorang itu adalah yang kita tahu bahawa kalau kita jaga aib orang, maka Allah akan jaga aib kita. Sebagai orang awam haruslah saling menghormati antara satu sama lain untuk menjaga aib antara satu sama lain, menghormati kaum-kaum tua dan menyayangi kanak-kanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Amirul Haziq bin Nafi bernombor metrik 061822. InsyaAllah saya akan membentangkan berkenaan fiqhul hadis wa ma yushidu ilahi, pemulihan nombor 6. Jadi yang ke-6, a'zamu anwa'un nasihah. Ciri-ciri terpenting nasihat. Yang pertama, ayasaha liman ishtarahu fi amrihi. Yang pertama, memberi nasihat kepada orang yang meminta pandangan atau rundingan. Iaitu sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu." Apabila seorang dari kamu meminta nasihat dari saudaranya, maka hendaklah saudaranya itu memberi nasihat kepadanya. Yang kedua, ayasaha akhahu fi ghaibatihi wa dzalika bi nusratihi wa difa' anhu. Yang kedua, menasihati saudaranya semasa ketiadaannya, iaitu dengan memberi pertolongan kepadanya dan mempertahankannya. Yang ketiga, li'anna nasah fil ghaibi yadullu ala sadakan nasih. Yang ketiga, kenapa kita perlu menasihati ketika ketiadaannya? Kerana nasihat seperti ini seumpama menunjukkan kejujuran orang yang memberi nasihat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna min haqqil muslim 'alal muslim an yansaha lahu idza ghaba." Adapun dari tanggungjawab seorang muslim itu ke atas saudara muslim yang lain ialah dengan memberi nasihat untuknya semasa ketiadaannya. Yang ketujuh, aqwalu faridatu lil ulama fi nasihah.
Mutiara kata ulama tentang nasihat. Qala al-Hasan al-Basri, innaka lan tablugh haqqa nasihatuka li akhika hatta ta'muru bima yu'jazu anhu. Al-Hasan al-Basri berkata, sungguhnya kamu sama sekali tidak menyampai nasihat untuk saudara kamu selagi mana kamu tidak menyuruhnya melakukan sesuatu yang beliau lemah melakukannya. Yang kedua, qala Abu Bakr al-Muzani, ma faqa Abu Bakr radhiyallahu anhu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi shaumin wala salatin, walakin bi syai'in kana fi qalbihi. Abu Bakar Al-Muzani berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mengatasi sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain dengan puasa atau solat, tetapi dengan sesuatu yang ada di dalam hatinya. Wa qala aidan, allazi kana fi qalbihi hubbullah azza wa jalla wa nasiha fi khalqihi. Katanya lagi, adapun hati Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah kecintaan kepada Allah dan menunaikan nasihat kepada para hamba-Nya. Seterusnya, qala Fudail bin Iyad, ma adraka indana man adraka bi kasratis salah was siyam, wa inna ma adraka indana bi sakha'il anfus wan nasahi lil ummah. Fudail bin Iyad berkata, tidaklah orang yang paling unggul di kalangan kami mereka yang banyak solat atau puasa, tetapi mereka yang mempunyai jiwa yang pemurah, hati yang sejahtera dan melaksanakan nasihat untuk umat. Terusnya, yang ke-8, min adabin nasihah. Adab-adab nasihat. Yang pertama, ayansahal muslim akhahul muslim wa ya'udahu sirran li'anna man satrahu Allah di dunia wal akhirah. Iaitu yang pertama, seorang muslim itu memberi nasihat kepada saudara muslimnya yang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Kerana sungguhnya barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Qala ba'dahum, man wa'iza akhahu fima bainahu wa bainihi fahiya nasihah, wa man wa'izahu ala ru'usin nas fa innama wabakhahu. Berkata sebahagian mereka, barang siapa yang menasihati saudaranya dalam keadaan berdua-duaan dengan saudaranya sahaja, maka itu adalah nasihat. Dan barang siapa yang menasihatinya di kalangan manusia, maka itu adalah cercaan. Qala al-Fudail bin Iyad, al-mu'min yastur wa yansah, wal fajir yastuk wa ya'ir. Fudail bin Iyad berkata, seorang mukmin itu dia yang memberi nasihat dan menutupi aib. Dan adapun orang yang jahat itu adalah dia yang membuka aib dan kejelekannya. Yang terakhir, wa yustafadu minal hadis kama qala Ibnu Battal. Faedah-faedah hadis sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Battal. Yang pertama, anna nasihah dinu wa Islam. Nasihat itu adalah agama dan ajaran Islam. Ketika mana kita memberi nasihat kepada orang, kita perlulah mengamalkannya supaya seiring dengan apa yang kita perkatakan itu. Yang kedua, an-nasihah fardu kifayah. Nasihat itu adalah fardu kifayah. Sebagaimana yang kita tahu, fardu kifayah ialah sesuatu perkara yang jika dilakukan oleh sebahagian orang, maka gugur fardu itu ke atas orang-orang yang lain. Yang ketiga, an-nasihah lazimatan ala qadri taqah. Nasihat itu lazimnya hendaklah dilakukan sekadar kemampuannya. Jadi setakat itu aja dari saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.